Seramai 424,000 kanak-kanak di negara ini dan sekurang-kurangnya 20% kanak-kanak di seluruh dunia bergelut dengan masalah kesihatan mental tetapi tidak menerima rawatan dan tidak dikesan. Aku akan selamatkan adik aku yang macam mana pun. Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawan, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Hai, Assalamualaikum. Apa khabar anda semua penonton Wanita Hari Ini TV3 untuk hari ini Rabu 15 Jun. Anda bersama saya Hawa Rezwana dan juga Fahril Ahmad. Fahril, separuh bulan Jun dah. Betul. Dah setengah tahun dah. Dah setengah tahun dah. Tapi apapun saya pasti ramai yang terus ceria, terus rancak kembali. Kerana kita kalau lihat pun kebanyakan daripada sektor ekonomi, sektor pekerjaan dan sebagainya semakin dibuka dan semakin mendapat permintaan sebenarnya. Ya, Alhamdulillah. Sampai banyak tempat kerja tak cukup bekerja ni. Tak cukup bekerja. Okey, dan apa pun kita harapkan urusan anda pada hari ini dipermudahkan. Harapnya semua sihat-sihat sahaja dan pastinya saya rasa semua rakyat Malaysia tersenyum gembira lah hari ini, Farin. Dan ada sebabnya. Mari kita akan kongsikan sebentar saja lagi. Tetapi di dalam keceriaan kita, kegirangan kita membuka Wanita Hari ini, di mana kita juga ingin berkongsikan sebuah berita sedih yang telah dilaporkan semalam, di mana pemergian pelawak veteran Permata Negara pada anggapan saya, iaitu Allahyarham Hamid Gurka, yang mana telah menghembuskan nafasnya yang terakhir pada jam 2.11 petang di Hospital Tun Ampuan Rahimah. Beliau almarhum berusia 89 tahun ketika menghembuskan nafasnya yang terakhir. Ya, dan baru-baru ini, sebelum inilah beliau dilaporkan telah dimasukkan ke unit rawatan rapi ICU selepas mengalami batuk berkahak sejak 9 Jun lalu. Dan sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah dan semoga keluarga Allahyarham tabah menghadapi dugaan ini. Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, dan itulah dia satu kehilangan yang sungguh-sungguh memilukan kerana beliau banyak berjasa dan menghiburkan kita selama ini sejak kita kecil lagi, Hawa. Ya, betul-betul. Baik. Ini berita gembira, yang tadi Hawa tak sabar nak kongsikan, iaitu penantian 42 tahun Malaysia berakhir untuk layak ke Piala Asia. Ya, skuad Harimau Malaya menamatkan penantian 42 tahun untuk layak ke pusingan akhir Piala Asia secara merit selepas menundukkan Bangladesh malam tadi 4-1 dalam aksi terakhir kelayakan kumpulan E di Stadium Nasional Bukit Jalil. Tahniah kita ucapkan. Ini adalah suatu yang sangat nantikan. 42 tahun bukanlah satu tempoh yang singkat. Ini saya perkongsian gol-gol daripada skuad Harimau Malaya. Dan kalau kita lihat pada peringkat awal memang berdebar kerana kita mesti menjaringkan gol yang banyak kerana secara meritnya daripada pertandingan ini, di mana pasukan yang berada di kumpulan 2 haruslah berada di 5 kedudukan yang terbaik untuk mereka yang berada di tempat kedua kumpulan. Jadi Malaysia berjaya, alhamdulillah. Ya, tahniah kita ucapkan buat skuad Harimau Malaya dan kepada kita semua rakyat Malaysia. Kita terus beri sokongan kepada semua pasukan ataupun atlet negara kita, menang atau kalah kita kena sentiasa sokong. Barulah bila menang besar tu kita rasa begitu berharga sekali. Cuma saya haraplah nanti bila dah kita masuk Piala Asia tu, Padang tu tak lecak lagi lah. Okey. Baik. Ini topik kita. Baik, topik yang kita nak mengajak ke semua ahli masyarakat, tak kira lelaki, wanita, tua ataupun muda, tetapi secara khususnya mengenai sesuatu yang harus kita ambil perhatian kerana inilah generasi muda, generasi akan datang yang akan bersama-sama di dalam negara kita. Kita saksikan laporan ini terlebih dahulu. Mengikut statistik dari Tinjauan Kesihatan dan Morbidity Malaysia 2019 dan laporan WHO,
Seramai 424,000 kanak-kanak di negara ini dan sekurang-kurangnya 20% kanak-kanak di seluruh dunia bergelut dengan masalah kesihatan mental tetapi tidak menerima rawatan dan tidak dikesan. Pada peringkat kanak-kanak, keadaan mental mereka sangat rapuh. Di sinilah pentingnya peranan ibu bapa untuk memastikan emosi anak-anak tidak terganggu dengan memberikan perhatian dan kasih sayang sepenuhnya kepada mereka. Kanak-kanak yang berada di persekitaran yang positif dan selamat adalah di antara perkara yang akan mereka ingat dan bawa sehingga dewasa. Begitulah sebaliknya. Jika dari kecil anak-anak ini tidak menerima kasih sayang dan perhatian yang sepatutnya, mereka akan lebih terbawa emosi yang tidak stabil dan kemungkinan besar ia boleh menjadi penyebab kepada salah laku yang tidak diingini. Seperti yang terjadi baru-baru ini di Kota Baru, Kelantan, seorang remaja berusia 14 tahun telah menikam ibunya dengan kejam di bahagian dada dan mengakibatkan pendarahan teruk dan paru-paru ibunya bocor. Menurut pihak berkuasa, remaja tersebut berhalusinasi dan menampakkan tanda-tanda seorang yang mengalami masalah mental jika dilihat dengan mata kasar. Apakah peranan kita sebagai jiran tetangga dan juga masyarakat sekeliling? Adakah kita tidak peka dengan persekitaran yang berlaku? Ataupun ibu bapa itu sendiri berselindung di sebalik pintu rumah masing-masing dan merahsiakan masalah kesihatan anak ini yang mungkin akan menjadi masalah besar di kemudian hari? Farin, kalau kita tengok dari kecil lagi anak-anak ni perlu dipantau segala percakapannya, perbuatannya. Jadi dari situlah kita boleh tahu tentang selok-beloknya nanti, Farin. Dan juga pemerhatian serta persekitarannya. Persoalannya sekarang, daripada perkongsian kami sebentar saja tadi, adakah anda sebagai yang lebih dewasa sedar permasalahan ini yang sedang melanda anak-anak muda masa kini? Kalau kita lihat laporan yang sangat menggemparkan dan lebih menggemparkan dan meresahkan lagi, apakah kita benar-benar faham, kita benar-benar tahu masalah ini sebenarnya dan bagaimana ia melanda anak-anak kita? Farin, mungkin ada dalam kalangan ibu bapa ini tahu cuma malu untuk kongsikan sebab mungkin kalau dalam kalangan orang dewasa mungkin ada depresi, ada rasa kemurungan, keresahan, nak cerita ke orang pun takut kerana kalau di tempat kerja misalnya seseorang itu kalau mengalami kemurungan, orang takut nak ambil bekerja. Kalau cerita tentang anak-anak pula, risaukan anak-anak tu. Betul, dan inilah peranan kita hari ini untuk mengambil tahu tentang permasalahan mental yang melanda anak-anak kita. Jadi sakit mental di kalangan anak-anak, ibu jangan sorok. Secara keseluruhannya kita ahli masyarakat bertanggungjawab. Seandainya anda ada sebarang persoalan dan juga mungkin pendapat, kongsikan bersama kami di Wanita Hari Ini TV3 iaitu Facebook dan juga Instagram kami WHI TV3. Ya, sama-sama kita bincangkan selepas ini. Kita berehat dulu seketika, kembali lagi selepas ini. Jangan ke mana-mana. Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Yang putih sini selalu menemani. Kanum. Kalau Nadine tak boleh bunuh kau, biar aku bunuh kau. Aku Mona. Kanum, biar aku tolong Kanum. Aku dah cakap. Aku bukan Kanum, tapi aku Mona. Rahsia dalam rumah ini tak boleh terbuka. Aku akan selamatkan adik aku yang macam mana pun. Letakkan zina!
Masing-masing terkejut menyaksikan serutan drama Misteri Mona sebentar tadi, tapi apa pun itu sebagai contohlah berkenaan perbincangan kita pada hari ini tentang gangguan mental, sakit mental dalam kalangan orang muda yang mungkin sebenarnya boleh detect, boleh dikesan sejak kanak-kanak lagi. Dan kalau mengimbas kembali tentang serutan drama Misteri Mona itu sebenarnya itu ada berkaitan dengan apa yang pernah terjadi kepada si pembunuh lakonan Jananik tadi itu, ataupun yang mencuba untuk membunuh tadi itu pada usia mudanya. Mungkin ini kita boleh kupas lebih lanjut dalam perbincangan kita pada hari ini. Dan bersama dengan kita di studio pada hari ini Puan Nur Zabita Muhammad Nur, Peguam Bela dan Peguam Cara. Terima kasih Puan bersama kita hari ini. Sama-sama. Sebelum ni terakhir ingat kita berjumpa secara online. Alhamdulillah kita bertemu di studio sekarang. Pertama kali saya berjumpa secara bersemuka. Selalunya video call saja. Dan seorang lagi tetamu kita memang secara talian video kita bersama dengan Dr. Sangkari Ganesh Naryanasamy yang merupakan pakar psikiatri dan fellow kanak-kanak dan remaja Hospital Permai Johor Bahru dan ahli Persatuan Psikiatri Kanak-kanak dan Remaja Malaysia MyCaps. Yang ini memang di Johor Bahru, terpaksa secara video talian video. Apa khabar doktor? Khabar baik Encik Farid, khabar baik. Doktor, terima kasih kerana bersama kami di WHI untuk bincangkan tentang isu ini. Dan pertama sekali lah sebagai permulaan, kita nak tahu doktor, sejauh mana benarnya peningkatan sakit mental dalam kalangan orang muda setakat ini doktor? Okey, Cik Hawa tadi macam kita tengok ya, so lebih kurang 494,000 golongan kanak-kanak di Malaysia yang mengalami masalah mental. Tapi apa yang lebih menyedihkan ialah ramai, almost 20% tidak mendapat rawatan apa-apa. And kalau kita tengok ya, kenapa kejadian ni semakin mendadak? Ini statistik dari 2019. Kita tak kira lagi yang 2 tahun dengan pandemik kan. So masa pandemik kita ada banyak kekangan. Kanak-kanak tak pergi sekolah, and then emosi-emosi menjadi lebih susah untuk dijaga. So statistik ni akan menjadi lebih tinggi. Ya, so kenapa kejadian ni berlaku? Itu yang kita kena tengoklah. Selalunya masalah mental dia bermula sejak kanak-kanak lagi, dari awal-awal kanak-kanak. In fact kita boleh kata sejak bayi tu dilahirkan, boleh kata kalau ada risiko boleh terjadi. Okey, baik. Mungkin untuk menambah pemahaman kita tentang punca-punca ni, apakah punca-punca sebenar? Kalau doktor kata tadi daripada bayi dan kemudian remaja, mungkin ramai yang berpendapat adakah persekitarannya, adakah kawan-kawan, adakah mungkin gadget yang digunakan atau apa yang disaksikan, atau mungkin ada setengah menganggap genetik pun memainkan peranan, doktor? Betul. Semua yang Encik Farid kata tu betul ya. Masalah mental ni is multifaktorial. So dia ada banyak faktor yang boleh menyebabkan kanak-kanak ni tercetus dalam masalah mental. Tetapi punca yang paling utama kenapa dia tidak dibawa ke depan ialah sebab kita kekurangan kesedaran dan stigma. Okey, so kalau kita nak tengokkan punca kenapa masalah mental ni berlaku, firstly kita ada genetics. Sebab masalah kanak-kanak ya, Encik Farid dan Encik Hawa, dia boleh datang dalam berbagai bentuk. Kita ada sejak kecil, masa bayi sampai kita meningkat usia tu ada masalah perkembangan. Lepas tu kita ada masalah emosi, masalah anxiety ataupun masalah psikosis. So dia mengikut umur. And ada kalanya dia berlapis, boleh jadi berlapis. So kalau kita tengokkan, kalau kita nak tengok punca-punca dia, genetik ialah salah satu. Satu lagi ialah apa yang dia praktikkan, teladankan daripada ibu bapa. Ya, sebab kanak-kanak ialah golongan yang senang diinfluensi. Kan? Cenderungan untuk mengikut apa yang terdedah tu sangat senang. Okay? And then selain daripada tu juga faktor social media. Kalau kita tengokkan sekarang kanak-kanak, everything is just a tick away. Kita boleh dapatkan daripada social media. So ini adalah beberapa punca saja yang boleh menyebabkan masalah mental. Tapi ada banyak lagi punca-punca lah. Ya, punca ni pelbagai dan ibu bapa pun tak kurang juga menyumbang kepada faktor ini. Itu kerana mereka mempunyai pengaruh yang besar juga ya. Okey, Puan Zabita, dari sudut perundangan pula, baru-baru ini ada kes apabila seorang anak ni mengerat ibunya, kerat 15 dan difahamkan anak ini mempunyai sakit mental dan sebelum ini pernah menjalani rawatan mental. Jadi kita nak dapatkan pandangan Puan Zabita dalam kes yang sebegini bagaimana biasanya dikendalikan? Dalam keadaan begini ya,
Okey, kita lihat isu berkenaan sakit mental ni kadang-kadang bila berlaku pertuduhan dekat mahkamah, ada dakwaan, tiba-tiba datang isu tertuduh ini mengalami sakit mental. Kita nak lihat daripada segi perundangan, bagaimana boleh menggunakan undang-undang ini untuk membela sakit mental. Okey. Kita lihat di bawah Seksyen 84 Kanun Keseksaan. Dia ada kata diperuntukkan bahawa nothing is an offence. Maknanya bukanlah menjadi satu kesalahan jenayah apabila sewaktu kejadian tersebut tertuduh ini melakukan dia di dalam keadaan mentalnya tidak waras. Ya. Dan pada waktu itu dia tidak boleh membezakan sifat perbuatan atau salah atau betul. Saya nak rujuk kepada satu kes mahkamah kerana dalam kes ini sangat cantik diputuskan oleh mahkamah untuk kita lihat perbezaan bagaimana kita boleh menggunakan pembelaan sakit mental ni. Dalam satu kes yang telah diputuskan bacaannya dalam Current Law Journal tahun 2019 7 CLJ 341. Apa yang berlaku dalam kes ini, si tertuduh ni tiba-tiba menyerang seorang lelaki. Lelaki ni dia berhentikan motornya sebab tersekat dengan plastik. Tiba-tiba tertuduh datang, sambil nak betulkan motor dia tak nampaklah si tertuduh ni. Dan tertuduh telah menikam berulang kali sehingga lebih 20 tikaman. Di pembelaan yang digunakan oleh tertuduh, dia kata saya ada masalah mental. Dah 20 tahun saya dirawat kerana sakit mental dan saya memang ambil ubat. Dan saya tak kenal mangsa si mati ni. Jadi perbuatan saya tu di dalam keadaan saya tidak sedar, tidak ada kewarasan. Di mahkamah pun memanggil saksi psikiatrik, doktor pakar lah. Apa yang diterangkan oleh pakar psikiatrik ni, dia kata daripada penilaiannya memang tertuduh ni dia ada sakit mental. Okey. Tetapi sakitnya, mungkin kita boleh tanya pada Dr. Sangkari tu, dia ada jenis-jenisnya. Dia kata yang dihadapi oleh tertuduh ini adalah schizotypal personality. Okey. Tetapi dia tidak mempunyai kecelaruan minda. Ini statement atau keterangan daripada pakar psikiatrik. Dia tidak ada kecelaruan minda. Dia boleh membezakan di antara salah dan betul. Di akhir sekali mahkamah putuskan kerana dia tidak ada kecelaruan minda, dia masih mempunyai gaya pemikiran kognitif yang boleh membezakan antara salah dan betul. Jadi maknanya kalau kita nak guna pembelaan dekat mahkamah tu, walaupun kita kata sakit mental, adakah sakit tersebut sehingga menyebabkan kita tak sedar perbuatan kita tu? Kalau kita tak sedar, boleh kita menggunakan pembelaan itu. Jadi secara kesimpulannya, masalah mental ni bukanlah pembelaan kepada perbuatan jenayah. Sebenarnya pun dah menjawab. Dia sebenarnya beban pembuktian itu berbeza sebenarnya untuk mereka yang menghadapi salah sakit mental, dan ini juga akan disahkan oleh pakar psikiatri. Okey, kembali kepada Dr. Sangkari sendiri kan. Kita merujuk kepada peningkatan di kalangan anak muda, di kalangan generasi muda. Okey, kalau kita lihat sebenarnya mungkin kita tak boleh nafikan masalah buli di sekolah, masalah membuli orang atau dibuli, mungkin masalah tantrum dan sebagainya. Jadi bagaimana orang dewasa, khususnya ibu bapa, ingin melihat ataupun mengesan simptom-simptom sebenarnya anak mereka ada masalah? Kerana kebanyakan masyarakat kita ni dalam penafian nak cakap pasal sakit mental ni mereka kaitkan dengan gila, tapi sebenarnya kita boleh bantu, boleh rawat dan kembalikan normal sebenarnya, doktor. Silakan. Betul-betul. Yang tadi saya cakap, Encik Farin, dia selalunya lebih kepada stigma. Sebab bila orang kata ada masalah mental, dia orang gunakan perkataan macam orangnya pelik, orangnya tak beragama, tak beriman, Ini adalah konsep yang dia just dalam pemikiran. Tapi kalau kita tengok masalah mental ni lebih kepada sebab ada perubahan bahan kimia, perubahan dalam otak kita. Sebab tu kita ada ubat. Kalau just sekata pemikiran sahaja, then tak adalah kita perlu gunakan ubat. So kalau kita nak tengokkan macam mana nak pecahkan stigma ini, kita dengan mendapatkan pendidikan, awareness, kesedaran. Okay, and kesedaran ni akan membuatkan kita lebih tahu, sebab the eye see what the mind knows kan. So kalau ibu bapa dia tahu tentang, dia aware tentang masalah-masalah ni, then dia boleh kenal pasti kalau ada masalah dalam kanak-kanak. Masalah contohnya perubahan yang ketara kita boleh tengok selalunya ialah perubahan tingkah laku. Kita boleh tengok mungkin anak kita dulu boleh tidur malam, sekarang dia tak nak tidur. Kalau dia kena buli dekat sekolah, selalunya dia tiba-tiba tak nak pergi sekolah, kata sakit. Perubahan-perubahan yang ketara ni menunjukkan mungkin ada sesuatu yang kanak-kanak itu sedang
cuba nak elakkan. Sebab kanak-kanak kalau kita tengokkan daripada orang dewasa, apa yang beza ialah diorang suka nak memberitahu, suka nak dapatkan informasi daripada diorang. So yang kita boleh tengok ialah selalunya dalam tingkah laku diorang. Kalau kita tengok perubahan anak-anak kita menjadi dia ada tantrums, kurang makan, kurang tidur, sangat clingy dengan ibu bapa, tak nak keluar rumah, itu semua adalah petanda-petanda yang mungkin kita perlu dapatkan nasihat. Tetapi yang paling penting sebab kita nak meninjau pula ke sekolah, ibu bapa kena ada komunikasi di rumah juga. Kalau kita tak, sebab everything starts dekat rumah. Tempat yang memainkan peranan penting dalam kehidupan kanak-kanak itu memang sekolah ialah one big part, tapi satu lagi part itu ialah di rumah. So kalau kita tak rapat, tak boleh komunikasi dengan kanak-kanak kita pun tak akan mengetahui apa-apa perubahan dalam tingkah laku. You understand kan? Sebab ada masalah dekat sekolah, tapi dekat rumah pun ada masalah sebab dia tak komunikasi dengan kita pun tak tahu apa yang dia buat. Setiap hari pergi sekolah, balik duduk dalam bilik dan kita just jumpa masa makan. So apa yang kita boleh buat ialah ibu bapa, first kita kena, walaupun masa tu sekarang saya faham singkat, kita kena pastikan more of quality time. Kena komunikasi, berikan dorongan, sokongan, tanya apa yang berlaku. Kalau dia kata, how was your day at school? Kita jangan cukup setakat, okay. You kena tanya lah. Dengar saja. Yes, kan? Remaja lebih lah, dia selalu perkataan dia answer dengan sangat short. Okay, everything's fine. Tapi kita kena tinjau lagi supaya kita boleh faham. Dan Dr. Zakari, kenapa biasanya dalam kalangan ibu bapa ni dia takut untuk bercakap tentang hal ini? Dan adakah macam kebanyakan daripada mereka yang mendapatkan rawatan di kategori ataupun fasa yang dah terlalu lambat? Selalunya kalau kita tengokkan, kita ada dua golongan. Ramai daripada rujukan yang kita dapat dari psikiatri untuk child psychiatry adalah juga dari cikgu-cikgu dekat sekolah. Tetapi yang timbul masalah ialah sometimes parents datang, dia kata tak ada masalah dekat rumah, cuma mungkin dekat sekolah sahaja. So bila dia orang dipaksa datang, dia datanglah. So kenapa dia berlaku ialah saya rasa lebih kepada first ialah mungkin kekangan masa terhadap ibu bapa. Kedua, mungkin dia tidak dapat macam denial, dia tidak faham, dia bukan tidak faham. Denial tu macam menafikan. Menafikan yang anak saya tidak sihat dari segi mental. Sebab kalau masalah fizikal, dia rasa okay, awareness about masalah fizikal lebih, dia ada ubat and then dia boleh kata kepada kawan, anak saya ada masalah ni. Tapi kalau dari segi mental pula, dia orang menjadi risau nak beritahu yang anak dia ada jumpa doktor psikiatri, anak dia tengah ambil ubat psikiatri. Tetapi apa yang kita tak faham ialah kesimpulannya, kalau kita sihat, kita bukan saja sihat dari segi fizikal, kena dari segi emosi, fizikal dan mental. Itu yang menyebabkan parents lambatlah datang. Okay, supaya satu lagi ialah sometimes kalau kita tengokkan simptom-simptom yang kanak-kanak itu ada berlapik. Kita tengok macam kecil-kecil tu dia sangat hyperaktif. Kita rasa itu mungkin satu fasa. Dia kan muda, itu dia main macam bateri tak stop. Tapi kita tak faham yang sometimes fasa tu kena semakin lama kita tengoklah mungkin dia ada masalah lebih. Kalau kita tak sure, baik kita dapatkan nasihat daripada mungkin golongan yang lebih ahli. Lebih pakar. Baik, terima kasih Dr. Zakari untuk penjelasan tersebut. Okey, sebelum kita sambung kembali bersama dengan Puan Zabita, apa kata kita dengarkan terlebih dahulu pendapat orang ramai tentang topik kita hari ini. Ada beberapa faktor, antaranya yang mungkin kita boleh lihat di sini adalah tentang bagaimana mereka dari segi kasih sayang, dari segi suasana persekitaran, yang mana keadaan zaman sekarang ni agak menekan, bukan sahaja dari segi mendapatkan kasih sayang dari parents kerana parents sendiri pun tertekan dalam suasana kerja dia mungkin untuk meningkatkan pendapatan, membantu ekonomi, membangunkan anak-anak. Jadi anak-anak itu sendiri tertekan dalam keadaan mungkin masa bersama dengan parents yang semakin singkat dan kadang-kadang tak ada masa dan mungkin tertekan juga dalam kalangan keadaan
keadaan nak bersekolah sekarang semuanya mementingkan pencapaian prestasi dan cemerlang. Jadi ruang untuk bermain, untuk sosial itu semakin kurang dan ada kalanya sampai tidak dapat mereka bersosialisasi, yang mana ini akan melahirkan mereka menjadi lebih seimbang dan sihat dari segi emosi. Pada pandangan saya, punca peratusan sakit mental di kalangan kanak-kanak semakin meningkat kerana kanak-kanak daripada golongan B40 ini cenderung dinafikan hak menerima rawatan yang sempurna. Berikutan, ibu bapa mereka tidak tahu mengenai isu kesihatan mental. Punca peratusan pesakit mental di kalangan kanak-kanak ini meningkat adalah berpunca daripada keluarga, rakan-rakan dan juga persekitaran sekolah. Peratusan pesakit mental di kalangan kanak-kanak ini meningkat adalah disebabkan daripada layanan ataupun didikan daripada ibu bapa itu sendiri. Contohnya, perbezaan kasih sayang ataupun kurang memberi perhatian kepada kanak-kanak ini yang boleh membuatkan mereka rasa tersisih dan memberontak. Terima kasih kepada rakan-rakan yang kongsikan pandangan kepada wanita hari ini, dan terima kasih juga kepada anda yang sedang menonton kami di Facebook Live. Antaranya Natirah Muhammad Yusof yang berkongsikan memang sedih jika ada anak yang sakit mental. Ibu bapa wajar membawa anak yang mengalami sakit mental ke hospital untuk dapatkan rawatan yang sesuai, dan katanya menjadi tanggungjawab ibu bapa dan orang-orang yang rapat untuk ambil berat dan pastikan emosi anak-anak dalam keadaan stabil untuk elak daripada mengalami masalah mental. Memang perlu dipantau dari kecil. Dan saya kira pendapat beliau tadi selaras juga dengan apa yang dah dikongsikan dengan penonton-penonton wanita hari ini sebentar sahaja tadi. Baik, kembali bersama dengan Puan Zabita. Kalau kita lihat sebenarnya ini apa yang kita bincangkan sekarang adalah apa yang melanda generasi muda, remaja, anak bawah umur. Okey, dari segi sudut perundangan pula, bagaimanakah pendekatan undang-undang terhadap mereka ataupun anak-anak bawah umur yang menghadapi masalah mental dan mungkin juga telah melampaui dan melakukan jenayah? Okey, berkenaan dengan isu undang-undang, kita tengok daripada konteks kanak-kanak dahulu. Ya, maknanya kanak-kanak ni, siapa kanak-kanak? 18 tahun ke bawah berdasarkan Akta Kanak-kanak 2001. Jadi 18 tahun ke bawah ni ada beberapa macam undang-undang yang melindungi mereka. Contoh, sekiranya berlaku dekat Malaysia ada kes yang kanak-kanak bawah umur ni, bawah 18 tahun ni telah melakukan pembunuhan. Tetapi di bawah akta ini, di bawah Seksyen 97 ada memperuntukkan bahawa sekiranya mereka melakukan perbuatan tersebut yang sebenarnya kalau orang dewasa tu boleh dihukum mati, tetapi mereka tidak akan boleh dihukum mati. Sebab ini di bawah Seksyen 97. Dan mereka perlu mendapatkan perkenan daripada yang di-Pertuan Agong. Itu juga di bawah kanun keseksaan, kita tengok di bawah Seksyen 82, Seksyen 83 ada memberikan ada memperuntukkan bahawa apa-apa sahaja perlakuan jenayah yang dilakukan bawah umur 12 tahun maka ianya bukanlah dikira sebagai jenayah, tetapi tidak boleh dikatakan anak-anak ini akan terlepas bebas. Masih juga menghadapi perbicaraan dan juga perlu dihukum. Misalnya kita ada satu kes pada tahun 2002 dahulu. Seorang kanak-kanak ini adalah kejadian bunuh yang termuda. Pelakunya adalah termuda, umur 12 tahun yang telah menikam anak guru tuition. Ya, dan kemudian dia dibicarakan di mahkamah. Tetapi di mahkamah ini kanak-kanak kalau namanya tidak akan disiarkan. Laporan pun tidak akan disiarkan. Begitu juga dengan mangsa. Ini seperti di bawah Akta Kanak-kanak. Di dalam kes ini apa yang berlaku? Berlaku perbicaraan, diteruskan dan tertuduh didapati bersalah walaupun dia kanak-kanak. Dan dia menjalani hukuman sehingga mendapat perkenan daripada yang di-Pertuan Agong. Itu adalah kaedah yang digunakan di bawah kanak-kanak. Kalau kita nak berpatah balik, yang ini kanak-kanak tadi, bagaimana pula kanak-kanak yang mempunyai masalah mental? Jadi masih perkara yang sama, sewaktu memberikan pembelaan di mahkamah, akan dihujahkanlah bahawa kanak-kanak ini mengalami masalah mental. Ini akibat pelakuannya lah. Dan mungkin antara faktor boleh meringankan hukuman tertakluk kepada fakta kes. Okey, Puan, saya nak tambah satu lagi ni. Okey, bila melibatkan bawah umur ni, kebanyakan tanggungjawab disandarkan kepada ibu bapa. Ada tak dalam situasi tadi tu, ibu bapa boleh dipersalahkan? Sebagai contoh, dah tahu anak sakit mental tapi tidak dijaga, tak diberikan rawatan. Apa mungkin ada ibu bapa boleh juga dipertanggungjawabkan? Okey, begini. Sebagai ibu bapa, kita yang lebih kenal kepada anak kita. Saya lihat kes-kes jenayah lah apabila melibatkan pesakit yang mengalami masalah mental ni dapat dielakkan jika mereka dirawat. Kadang-kala macam dari segi tadi kita ada bincangkan penafian. Ibu bapa ni dia tak nak mengaku. Jadi diabaikan. Kita
kita kena ingat di bawah Seksyen 31 Akta Kanak-Kanak ada kata kesalahan bagi pemelihara, sama ada ibu bapa angkat atau datuk nenek yang menjaga anak tadi itu, dia abaikan. Dia buang atau dia dedahkan kepada bahaya. Jadi dalam konteks ini, anak itu patut dapat rawatan, patut berjumpa dengan doktor, tetapi dia abaikan. Maka ada risiko ibu bapa itu didedah, maknanya boleh dihukum di bawah Seksyen 31 Akta Kanak-Kanak tadi. Baik, okey. Dan kepada Dr. Sangkari, kita juga nak tahulah apa antara contoh kes yang kita rasakan kritikal terhadap kanak-kanak yang mengalami gangguan mental ni, Dr. Sangkari. Kalau boleh dikongsikan? Boleh. Just tambah dengan Puan Zabita tadi ada cakap kan, a lot of the cases yang boleh actually kita elakkan daripada punca sampai dia tahap masuk dalam keadaan jenayah. So apa yang penting ialah bila kita dapat rawatan, rawatan susulan tu, setiap kali kita buat rawatan tu kita akan buat penilaian risiko, di mana kita boleh at least ramalkan macam mana tingkah laku dia orang. So that is one important criteria kenapa kita perlu dapatkan rawatan kalau kanak-kanak itu mengalami masalah emosi atau masalah mental. Going back apa yang Cik Hawa tanya selalunya risiko kanak-kanak yang kita adakan rawatan untuk jangka masa panjang ialah selalunya kanak-kanak yang mengalami kecenderungan untuk mencederakan diri. Bukan saja suicidal tapi mencederakan diri atau ada kecenderungan untuk membunuh diri, kecenderungan untuk bertindak secara agresif yang tidak boleh diramal, ataupun satu lagi ialah psikosis di mana dia ada halusinasi, delusi, itu juga dalam kandungan risiko yang tinggi, ataupun dia mengalami anxiety yang sangat teruk. Di mana ganggu kehidupan seharian, apa dia tak boleh pergi sekolah, tak boleh buat benda, itu anxiety yang teruk. Dan juga di mana kanak-kanak itu mempunyai tingkah laku yang merisaukan. Contohnya kanak-kanak yang mengalami masalah penagihan, addiction, itu satu, ataupun yang mengalami masalah seksual, contohnya hypersexuality. So ini semua adalah dalam golongan risiko tinggi. So yang kanak-kanak yang dalam golongan risiko tinggi ini selalunya rawatan dia secara menyeluruh. Kita bukan sahaja merawat kanak-kanak itu membagi ubat atau terapi, tapi kita membuat secara menyeluruh. It's a team effort di mana kita juga ada membuat parenting dengan ibu bapa, kita juga ada berjumpa dengan pihak sekolah, kanak-kanak. So it's something yang menyeluruh, and kita banyak bergantung dengan penilaian risiko. That's why setiap kali rawatan susulan tu dia akan buat penilaian risiko. So at least tingkah laku tu boleh kita ramal sedikit. Supaya tak menjadi tahap sampai dia melakukan jenayah ke sesuatu yang tidak diingini lah. Dan saya kira sebenarnya jawapan daripada Dr. Sangkari itu merangkumi keseluruhan persoalan kita secara ringkas tapi padat. Terima kasih Doktor. Kepada Puan Zabita Srilah, mungkin bukan saja dari sudut undang-undang tapi sebagai seorang ibu, ahli masyarakat yang dewasa, apakah setelah kita mendengar perbincangan kita ni, apakah harapan Puan kepada para penonton dan juga kita ahli masyarakat ni? Baik. Seperti saya katakan tadi, kita sebagai ibu bapa kita lebih kenal anak kita. Daripada peringkat awal tu, Dr. Sangkari ada kata, kita dapat lihat, nampak macam anak kita ni terlalu hyperaktif atau agresif. Mungkin kita dapatkan nasihat daripada pakar dulu. Kita ada Akta Kesihatan Mental 2001, tetapi itu lebih kepada pengurusan. Ada juga diletakkan kesalahan. Contoh kita abaikan dia, kita aniaya dia. Tetapi ini undang-undang. Pada diri kita sendiri, macam saya katakan tadi, banyak perkara dapat dielakkan. Kalaulah mereka dapat rawatan, makan ubat, ikut nasihat doktor, insya-Allah perkara ini akan selesai. Di ibu bapa ni jangan dalam penafian. Kita kena terima. Kadang-kadang itu takdir kan. Macam mana kan? Jadi kita kena terima dan kita rawat, itu yang sebaiknya. Dan ibu bapa ni sebenarnya memegang tanggungjawab dan amanah. Tanggungjawab ini pun untuk menjaga bukan saja anak sendiri, juga masyarakat sekeliling juga ya. Setuju. Terima kasih banyak-banyak Puan Zabita kerana bersama kami di Wanita hari ini. Terima kasih juga kepada Dr. Sangkari. Harapnya suatu hari nanti dapat datang ke Studio Pentas pula. Boleh datang ke Kuala Lumpur insya-Allah. Baik, terima kasih kepada kedua-dua tetamu kita pada hari ini dan diharap telah memberikan manfaat dan juga pencerahan kepada para penonton Wanita hari ini. Baik, kita akan berehat seketika. Kembali lagi selepas ini kita akan bersama dengan Crystal. Wanita hari ini.
Jika kau mau tahu yang sejujurnya tentang perasaanku kepadamu, sudah lama ku menahan sakit melihatmu bersamanya. Kini ku dihadapkan dalam pahitnya cinta antara aku, kau dan dirinya. Meski ragamu kini denganku, tapi hatimu bersama dengannya. Sudahi saja kisah kita, tinggalkanlah aku, teruskanlah saja kau dengannya. Cukup aku saja yang merasa terluka karenamu. Jangan kau bagi luka ini padanya. Cukup aku saja. Seringkali kau curangi, seringkali aku bersedih. Biarlah cukup aku yang merasa. Sudahi saja kisah kita, tinggalkanlah aku, teruskanlah saja kau dengannya. Sudahi saja kisah kita, tinggalkanlah aku, teruskanlah saja kau dengannya. Cukup aku saja yang merasa terluka karenamu. Jangan kau bagi luka ini padanya. Cukup aku saja. Jangan kau bagi luka ini padanya. Cukup aku saja. Cukup aku saja. Khas untuk anda penonton wanita hari ini, kita bawakan kepada anda kumpulan Crystal. Rodi dan juga Iwal bersama dengan kita. Dua orang lagi tak bersama dengan kita, tapi apa yang pasti dengar mereka nyanyi secara live di studio ni, meremang bulu-bulu sini. Okey, kita bersama dengan Iwal dan juga Rodi. Mana lagi dua orang sahabat kita lagi ni? Ada kerja masing-masing. Seorang ada dekat kampung, seorang lagi ada kerja lah. Okey. Baik, lagu Cukup Aku Saja ciptaan Dennis Charles dan juga liriknya daripada Dennis juga. Okey, mungkin kalau boleh kongsikan kita tentang kisah lagu ini sebenarnya. Okey, kisah lagu ni sebenarnya dia tentang kebiasaan tentang cinta-cinta lah. Dan lagu ini dia lebih kepada, untuk Crystal ni dia bercorak yang lain sikit daripada sebelum-sebelum ni. Lebih yang ini dikenali sebagai genre ballad rock lah. Ballad rock. Dia ada string, dia ada piano. Dan sebenarnya kan melalui lirik-lirik lagu ni, apa yang cuba disampaikan kepada pendengar ni? Seorang kekasih yang dianiaya oleh girlfriend dia,
Dan dia wish pada girlfriend dia, kalau ada boyfriend baru, jangan buat apa yang kau buat dekat aku, jangan buat dekat boyfriend baru. Cukup dia sajalah. Cukup dia sajalah. Memang saja ke? Okey, Rudi, kalau kita lihat peralihan, nak kata peralihan tidaklah juga, tapi satu percubaan pendekatan ballad rock ini kepada Crystal ni, apa pendapat Rudi? Sebenarnya berat juga mula-mula nak ni kan. Tapi yelah, orang kata dalam bidang apa pun kita kena mencuba. Untuk yang terbaru ni kita try, sebab Iwan ni dah lagu ketiga dengan Crystal. So kita try masukkan ballad. Kita kenakan sikit dengan suara dia dengan muzik Crystal. So separuh depan tu ada ballad sikit, belakang tu kita bagi rock. Ni percubaan lah. Tapi alhamdulillah kita tengok viewers menaik lah. Walaupun sebelum ni lagu terpisah, sebelum ni memang Crystal punya 100% lah. 100% bunyi sound original Crystal. Kali ni kita ubah sikit, lembut sikit depan tu. Dan kira percubaan yang menjadi sebenarnya ni. Betul. Dan pastinya mereka yang menonton drama Air Mata Alisha yang disiarkan di TV9 dah dengar-dengar dah lagu ni, dan pastinya terus tertarik dengan kumpulan Crystal yang kembali tahun 2022 dengan single terbaru. Jadi seterusnya nanti, adakah akan lebih menghasilkan lagu-lagu bergenre seperti ini? Betul juga tu. Sebab katanya viewers naik mendadak tu. Narik ni mungkin ada seterusnya yang sebegini. InsyaAllah kalau ada progres yang baik, kita akan teruskan dengan muzik yang baru. Tetapi original Crystal tu masih ada lagi. Dan insyaAllah lepas ni kita ada collaboration bersama seorang legend. Wah. Tak boleh beritahu sekarang macam mana? Tak boleh. Okey. Nanti bos marah. Okey, secara DNA-nya Crystal ni memang akan tetap ada lah DNA Crystal tu. Okey, merujuk kepada video klip yang kita saksikan di belakang ni, mungkin dah dilancarkan dan di mana boleh ditonton video klip ini? Okey, boleh saksikan official music video Cukup Aku Saja di YouTube channel MVM Production. Okey, baik. Kalau kita tengokkan sekarang ramai artis legenda ataupun penyanyi lah akan melakukan kolaborasi untuk menguatkan lagi nama antara satu sama lain. Adakah itu antara yang akan dilakukan oleh Crystal juga, akan tetap berkolaborasi dengan artis-artis baru mungkin? dengan legend ni akan datang, mungkin itu akan menjadikan sebahagian daripada strategi. Kita akan tengok kalau zaman ini menuntut apa orang kata, menuntut style-style yang macam tu, kita akan ikut arus lah. InsyaAllah. Kalau awak nak kolaborasi yang menuju kejatuhan, awak boleh berkolaborasi dengan saya. Itulah kamu semut bergawat ke apa? Semut bergawat. Boleh berkolaborasi dengan saya. Okey, gurau-gurau je. Okey, tetapi apa yang juga menjadi trend sekarang dan menjadi, apakah anda kira sebagai satu bonus sebenarnya apabila lagu ini dijadikan runut bunyi kepada sebuah drama tontonan di TV9? Mudah-mudahan, sebab kita tak nafikan benda tu. Sedikit sebanyak benda tu membantu untuk menaikkan sesebuah lagu untuk zaman sekarang. Ada drama baru orang kenal kan. Ya. Dan berdasarkan karya-karya yang akan dihasilkan nanti, apa harapannya buat peminat Crystal untuk terus menyokong dan mungkin untuk tarik generasi baru ni untuk meminati Crystal? Silakan Iwan. InsyaAllah lah. Sebab sekarang ni kita bila saya masuk dengan Crystal ni, agak orang kata banyak benda nak kena tukar. Dari segi styling vokal, nyanyian dan sebagainya. Dari segi muzik tu, sekarang ni kita dah dapat sikit-sikit. Dan untuk masa yang akan datang ni, kita akan tengok apa yang bersesuaian dengan Crystal. Kalau ikutkan kita ni umur pun dah 30-an ke atas. Muda lagi. Jadi kalau nak ikut orang kata style TikTok, media sosial dan sebagainya, kalau ada part-part yang kena, kita akan ikut. Okey, Rodi sendiri sebagai memang sebenarnya orang lama, orang asal di bersama dengan Crystal ni, tentang pelibatan Iwal bersama dengan Crystal, macam mana sambutan? Sambutan alhamdulillah lah. Kalau tak ada sambutan tu rasa tak ada kot yang ketiga. Cukup lah. Tapi alhamdulillah cakap peminat tu dah makin mengenali dah. Orang dah tahu dah siapa punya Crystal, dah tahu Iwal. Tapi kenalah, memang nampak kena tu. Okay. Pasti ramai juga tak ketinggalan untuk mengetahui bagaimana untuk terus mengikuti perkembangan dan juga media sosial anda. Boleh layari Instagram kami Crystal Band. Dan personal lah. Ataupun dekat Crystal Band punya IG tu boleh dapat personal members punya IG. Bolehlah terus follow Iwa, terus follow Rudi ya. Terima kasih banyak-banyak kerana menghiburkan penonton wanita hari ini. Tapi pastinya ada lagi kan? Kita ada lagi perkongsian. Ada lagi perkongsian bersama dengan anda. Jadi teruskan bersama dengan kami. Jangan ke mana-mana. Wanita hari ini. Wanita hari ini.
Terima kasih kerana bersama kami sehingga ke penghujung siaran kita pada hari ini, dan kami juga terus ingin mengucapkan terima kasih kepada penonton-penonton kita di live Facebook yang tidak putus-putus berkongsikan pendapat dan juga komen. Tidak ketinggalan, ini antaranya yang menarik daripada Siti Noreha Makhtar. Antaranya beliau mengatakan bahawa ada para ibu bapa yang risau tentang kos rawatan yang tinggi dan ada juga antara tekanan daripada tentang kecermanan akademik. Anak-anak juga menjadi penyumbang kepada kesihatan mental, dan juga individu yang mengalami gangguan mental sering didiskriminasi dan dicela menyebabkan mereka diabaikan oleh mereka yang normal. Sebab tu kita kata Hawa daripada awal tadi, ini adalah peranan semua pihak di mana orang kata pencerahan dan juga kesedaran tentang perkara ini perlu kita ada dan untuk kita bantu golongan seperti ini. Betul, ramai dalam kalangan kita yang aktif di media sosial. Jadi kita dalam masa yang sama sekali-sekala boleh kongsikan kesedaran tentang masalah mental ini, mungkin tanda-tandanya juga. Kalau orang lain baca tu, rupa-rupanya ini antara tanda sakit mental dalam kalangan anak-anak. Jadi bila kesedaran tu semakin meluas, jadi masalah itu semakin kurang harapnya. Jadi cukup-cukuplah sebenarnya apabila kita katakan mak ayah ni sebenarnya tak ada masa untuk mendengarkan luahan hati anak-anak. Cukup-cukuplah kita dengarkan bahawa anak-anak itu mereka ni sebenarnya memang nakal, mereka sebenarnya pendiam dan sebagainya. Kita perlu ambil tahu, dan mungkin sesuatu yang kita rasakan normal ataupun biasa suatu masa dulu merupakan satu barah kecil yang boleh menjadikan permasalahan mental di dalam masyarakat. Betul. Apa-apa kalau boleh nak cegah di peringkat awal, kalau lihat mereka aktif yang luar biasa, bertindak kasar sentiasa, segera berjumpa dengan mereka yang sepatutnya. Okey, itu berkaitan perbincangan kita pada hari ini. Pada anda yang terlepas, anda boleh saksikan semula di YouTube TV3, dan esok kita akan bincangkan satu topik kesihatan iaitu vaginisme ataupun faraj tertutup. Ini berkaitan dengan wanita lah yang memberi tekanan kepada mereka yang berpasangan. Mungkin secara medikalnya vaginisme, tetapi apa yang saya juga difahamkan tentang bagaimana ini memberikan emosi dan tekanan bukan saja kepada wanita tetapi pada isteri ataupun pasangan, tentang mungkin kesakitan, keengganan melakukan hubungan kelamin dan sebagainya. Jadi ini juga satu lagi topik sebenarnya kita jangan rasa malu untuk bicarakan, kerana ini juga menjamin keharmonian rumah tangga dan perhubungan. Dan kita nak terus dapatkan komen, respon dan perkongsian daripada anda. Anda boleh terus komen di Facebook kami WHI TV3, dan jangan lupa untuk follow kami di Instagram. Dan ini lebih menarik, cukup menarik kerana kami akan menutup siaran dengan persembahan hebat dari Crystal dengan lagu mereka Seragam Hitam. Kita jumpa lagi esok. Assalamualaikum. Bye. Ku suka, kau suka, nak tunggu apa? Kepala dah layan, mata dah kenal. Masam manis pedas, sesedap rasa. Tinggal kau nak kunyah. Oh, ku cinta, kau cinta, nak tunggu apa? Apa nak jadi-jadi, live and let it be. Ku suka pakaian seragam hitam, kau pun suka busana yang serba hitam. Itulah satu pertanda jiwa kita sama dan serupa. Nak tanya siapa lagi, kau bukan hatimu sendiri. Wow, zaman ini serba pantas, lambat sikit kita akan dipintas. Takkan dan sampai mimpi baru nak kau pasti. Dalam seikat daun sirih, mana boleh tak
jumpa sehelai sirih bertemu urat dalam seikat daun sirih, mana boleh tak boleh jumpa sehelai sirih bertemu urat dalam seikat daun sirih, mana boleh tak boleh jumpa sehelai sirih bertemu urat dalam seikat daun sirih, mana boleh tak boleh jumpa sehelai sirih